kasih kepada Datuk. Lepas tu saya buat panduan terkelur tidak terkata. Bila Datuk cakap terangkan secara menyeluruh dan sangat panjang lebar sekali. Jadi seterusnya saya ingin tanya kepada Dr. Syed sendiri tentang satu metod yang dikenal dalam ilmu sains Islam, iaitu Bukhairism. Dan saya juga ingin mendengar pendapat daripada Datuk, tapi saya yakin beliau akan mention selepas ni yang banyak lebar sikit. Jadi Doktor, Bukhairism seperti yang kita tahu adalah kaedah yang menggunakan sains-sains moden, sains moden untuk menserasikan dengan ayat Quran sekarang. Dan pada pandangan Doktor, adakah ini satu kaedah yang terbaik yang mungkin saya nak ungkap kata-kata Prof. Syahri yang mengatakan bahawa kaedah ini adalah seperti kaedah tumpas sekaki ataupun kaedah yang hanya tanpa ada usaha untuk, seperti yang Datuk katakan, untuk cari tool untuk menserasikan atau mencari pertembungan di antara dua bidang tadi. Jadi silakan Tuan Syed untuk menjelaskan tentang isu. Ya, terima kasih Saudara Izzat. Sebenarnya terus terang saya katakan, bila dicadangkan buat forum ni dan dicadangkan nama Prof. Yusof, saya sebenarnya lebih cenderung kalau biar Prof. Yusof jadi penceramah solo sebenarnya. Sebab banyak perkara yang boleh kita belajar daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Walaupun jawapan beliau tadi panjang, tetapi saya yakin kita memberikan pertumpuan yang sepenuhnya tanpa rasa bosan kan. Okey. Soalan yang diajukan oleh Saudara Izzat tentang Bukhairism, pernah dengar nama Maurice Bucaille? Mungkin ada setengah-setengah di sini biasa dengan nama Maurice Bucaille, seorang pakar bedah daripada Perancis yang pernah bertugas sebagai doktor kepada keluarga diraja Arab Saudi satu masa dulu. Dan semasa dia bertugas di Arab Saudi inilah, kalau ikut apa yang saya baca, dia diberikan naskah Al-Quran dan dia kaji apa yang ditulis dalam Al-Quran itu, dan dia bandingkan dengan fakta-fakta sains, khususnya dia banyak mengambil contoh tentang embryologi ataupun kajian mengenai perkembangan janin. Dan kita tahu dalam Quran banyak sekali ayat-ayat dalam banyak surah yang menceritakan tentang perkembangan janin. Daripada surah Al-Alaq misalnya, dalam surah Yasin pun ada banyak surah sebenarnya yang menceritakan, ada ayat menceritakan tentang perkembangan janin daripada nutfah kepada alaqah, kepada mudghah. Jadi apabila dikaji, Maurice Bucaille ini mengkaji maklumat yang ada dalam Quran dan dibandingkan dengan pengetahuan sains yang ada, dia dapati tidak ada pencanggahan. Sebab itu ada ditulis dalam buku yang ada dua buku yang terkenal. Satu The Quran, The Bible and Science, dan satu lagi What is the Origin of Man. Kedua-duanya ditulis oleh Maurice Bucaille, asalnya dalam bahasa Perancis, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Inggeris. Saya tak lupa lagi bahasa Melayu, kalau mungkin ada saya rasa. Bahasa Indonesia mungkin ada. Jadi apabila dikaji, dia dapati bahawa apa yang diceritakan dalam Quran tidak ada pencanggahan dengan maklumat sains yang kita tahu hari ini. Tetapi apabila dibandingkan dengan maklumat dalam Bible, dia dapati banyak pencanggahan. Jadi sebab itulah ada satu perkara yang ditulis oleh Maurice Bucaille, ialah dia tidak menemui sebarang pencanggahan fakta antara Quran dan juga sains. Jadi dari satu sudut saya kira ini menunjukkan mukjizat Al-Quran yang besar itu. Perkara-perkara yang disebutkan dalam Quran sebenarnya adalah perkara-perkara yang benar. Quran itu adalah sumber ilmu yang paling mutlak, yang paling hebat. Masalahnya ialah hari ini kita melihat, terutamanya bagi mereka yang belajar di Barat. Saya belajar di Barat sebenarnya. Saya belajar di Scotland dulu dalam bidang kimia. Apabila masuk ke makmal kimia, kita tidak merasakan apa yang kita buat itu adalah sebahagian daripada tuntutan Islam. Apabila belajar tentang proses peneutralan, campurkan asid dengan alkali, kita tidak merasakan apa yang tindak balas yang berlaku itu adalah kerana dengan izin Allah, seperti yang diterangkan dengan panjang lebar oleh Prof. Yusof tadi. Tetapi sebagai orang Islam, apabila sampai waktu solat, kita akan keluar daripada makmal pergi surau solat. Waktu kita solat, kita tak merasakan diri kita seorang saintis. Waktu kita berada dalam makmal, kita menjadi seorang saintis, tetapi kita terlupa yang kita juga seorang Muslim. Seolah-olah di dalam diri kita ini ada dua watak.
inilah yang saya rasa yang kita kena perbetulkan. Jangan kita mensekularkan diri kita, mengasingkan watak Muslim dan watak saintis ke, ahli ekonomi ke, ahli politik ke, ahli perniagaan ke. Kita kena mengambil intipati yang disebut oleh Profesor tadi. Kita kena sepadukan watak yang ada dalam diri kita ini menjadi satu. Saintis Muslim, maka sains Islam. Sebab itu kalau kita menyebut, saya nak petik satu perkara yang disebut oleh Prof Yusof, yang sebenarnya dia juga sebut sebelum-sebelum ini, tapi tadi dia tak sebut lagi, tentang istilah. Biasa kita guna istilah dalam sains, kita mengkaji alam semula jadi. Perkataan semula jadi itu menunjukkan tidak ada Tuhan, seolah-olah dia jadi sendiri. Sepatutnya istilah yang tepat apa? Alam tabi'i. Student saya dah tahu, dia selalu dengar saya celoteh pasal ni. Alam tabi'i. Sebab perkataan tabi'i itu menunjukkan adanya pencipta. Pencipta itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebab itu pemilihan istilah itu kita kena betul. Okey, balik tentang Bukelism, pendekatan yang mengambil sumber nama Maurice Bucaille ini. Pendekatan ini menjelaskan kehebatan Al-Quran. Tetapi waktu yang sama juga boleh mendedahkan, kalau kita tidak berhati-hati, kepada hujah-hujah mereka yang tak suka kepada Islam ini, untuk menafikan kebenaran Al-Quran. Saya ambil contoh apa yang disebut oleh Profesor tentang kisah Nabi Ibrahim tadi, tentang api. Dalam sains, api sifatnya membakar, tetapi dalam Al-Quran menceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim ini, api tidak membakar. Jadi apabila berlaku pencanggahan ini, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan bahawa apa yang diceritakan dalam sains ini tidak betul. Maka Quran itu salah. Sebab itu kita kena berhati-hati. Saya tidak katakan pendekatan ini salah, tetapi kita kena berhati-hati. Sebab orang yang bertanya kepada kita tentang kebenaran Quran ini ada macam-macam. Ada orang yang sebabnya dia nak lebih hampir kepada Islam. Ada orang yang memang dia tak suka Islam. Dia cuba nak memerangkap kita supaya kita berada dalam keadaan yang menyebabkan kita tidak dapat menjawab dengan baik. Lantas dia boleh menggunakan itu sebagai hujah untuk menafikan kebenaran. Kebenaran yang sebenar hanya ada dalam Quran. Sains sifat ilmunya tentatif. Saya sebutkan tadi, saya belajar dalam kimia di universiti dulu. First lecture, kuliah yang pertama saya masuk, tahun pertama, saya ingat lagi, pensyarah saya kata, forget everything you learn in school. Lupakan semua perkara yang anda belajar tentang kimia di sekolah. Kerana apa yang dibelajar di sekolah itu adalah perkara yang dipermudahkan untuk pelajar faham asas-asas kimia, tetapi bukan fakta kimia yang sebenarnya. Mengambil satu contoh macam model atom. Saudara-saudari yang belajar kimia tahu atom terdiri daripada apa? Nukleus dan elektron. Nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Selalu disebut elektron mengelilingi atom dalam satu orbit. Bila kita lukis struktur atom pun, kita lukis nukleus tengah-tengah, lepas tu cantik aja elektron mengorbit nukleus tersebut. Betul tak? Tetapi di segi kimia itu tidak betul. Kerana elektron bergerak secara rawak. Rawak bermaksud dia tak ada satu orbit yang tetap, dia bergerak. Tapi itu yang dia ada di sekolah. Bukan sebab nak mengajar benda yang salah, tetapi ini mempermudahkan supaya pelajar faham asasnya. Tapi bila masuk universiti, kena perbetulkan lah. Jadi sama juga sekarang dengan perkembangan terbaru dalam bidang sains ini. Kita dah tahu sekarang ni yang paling kecil pun bukan proton, neutron, elektron. Sudah ada istilah seperti apa? Quark, Higgs boson. Dikatakan ke Profesor lah. Okey. Jadi maknanya sains sifatnya tentatif, dia sentiasa berubah. Apabila ada penemuan baru, dia akan berubah dan berubah. Okey, tetapi Quran tidak akan berubah sehingga hari kiamat. Itu janji Allah. Jadi kita kena faham dan kita kena tahu yang mana satu sumber ilmu yang paling mutlak. Sumber ilmu yang paling mutlak, yang paling agung, yang paling hebat, yang tidak akan berubah ialah Al-Quran. Apabila berlaku pertembungan antara apa yang disebut oleh sains dan apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang Islam, kita kena berpegang kepada apa yang Al-Quran sebut. Tadi soalan-soalan yang diajukan oleh Profesor itu menunjukkan bahawa kita beriman dengan Al-Quran. Kita yakin dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, walaupun kalau kita fikir secara logiknya macam tak kena. Tetapi kerana iman yang ada dalam diri kita, walaupun iman itu mungkin tak tebal, tetapi menunjukkan kita percaya apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu sebagai benar.
Ya. Saya nak kongsikan sedikit pengalamannya apabila kita berhadapan dengan orang yang tidak percayakan Tuhan, ya, atheist. Ya. Pernah dalam satu forum, waktu itu saya baru bertugas di IKIM tahun 98, ya, lebih kurang 15 tahun yang lepas. Antara tugas pertama saya menghadiri satu forum yang dianjurkan di sebuah universiti lah. Masa itu dia masih college swasta. Dia panggil wakil-wakil agama. Ada wakil Islam, saya, ada wakil Buddha, wakil Kristian, dan wakil agama Hindu. Yang hadirnya pelajar-pelajar college tersebut. Topik perbincangan adalah bagaimana agama boleh memotivasikan pelajar untuk berjaya. Topiknya mudah lah, agak straightforward. Tetapi tiba-tiba bangun seorang pelajar, dia kata, I'm an atheist. Saya seorang atheist, dia kata. Okay. Boleh tak tunjukkan bukti yang menunjukkan Tuhan itu wujud? Sebab kita dalam perbincangan itu, bila cakap pasal agama, maka bercakap tentang Tuhan. Jadi dia tidak percayakan Tuhan. Dia diminta supaya dibuktikan atau ditunjukkan bukti yang Tuhan itu wujud. Kalau soalan itu ditanya kepada saudara saya, apa saudara saya nak jawab? Saya beruntung hari ini dapat soalan bocor daripada moderator. Ya? Tetapi kalau soalan itu diajukan kepada saudara saya, macam mana kita nak jawab? Dia rasa kalau jatuh duit RM1 boleh dengar boleh jatuh. Okey. Biasanya dan saya pun menjawab dengan jawapan yang sebenarnya agak biasa. Saya kata lihat sekeliling kita. Kita tengok alam ini ada macam-macam ciptaan seperti haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Kalau semua ini ada semuanya berjalan dengan teratur, bersistematik dan sebagainya, maka mesti ada penciptanya. Itu biasa hujah yang kita bagi kan, atau hujah yang biasa kita dengar. Kemudian dia bangun balik, dia kata, saya tak mahu jawapan yang bersifat teologi. Saya nak jawapan saintifik. Ya? Saya tak nampak Tuhan. Macam mana saya nak tahu Tuhan ada? Okey. Wujud dia cakap macam tu. Dia kata saya tak nampak Tuhan, maka saya faham. Dia kata dia tak nampak, maka bagi dia tak ada. Ya? Jadi terlintas masa tu nak jawab, saya kata okey, kalau kita tengok keliling kita, kita tak nampak udara. Kita tak nampak oksigen. Kita tak nampak nitrogen. Kita tak nampak komponen-komponen yang ada dalam udara ni. Tetapi adakah kita nak kata udara itu tidak ada? Hanya kerana kita tidak nampak sesuatu, tidak bermakna yang kita tidak nampak itu tidak wujud. Okay? Jadi itu yang saya jawab, wujud dia tak tanya dah lepas tu. Tetapi memang dari masa ke masa akan jumpa orang-orang seperti ini yang mencabar kita untuk berfikir, untuk menjawab, untuk mempertahankan kebenaran yang kita percayai. Jadi dalam konteks Burkelism ini, saya melihat pendekatan yang dibawa oleh golongan yang menggunakan pendekatan Maurice Bucaille ini, ia satu perkara yang boleh menjadi motivasi kepada orang Islam untuk mengkaji Al-Quran. Okay? Boleh menarik orang Islam untuk mengkaji Al-Quran, boleh menarik saintis untuk mengkaji Al-Quran. Tetapi cuma kita kena berhati-hati supaya tidak ada pertikaian balas. Dia gunakan satu fakta sains yang tidak serasi dengan Quran, maka dia kata Quran itu palsu. Itu kita kena berhati-hati. Kita ada banyak karya-karya, tulisan-tulisan ramai orang hari ini yang menggunakan pendekatan seperti Maurice Bucaille ini. Contohnya Harun Yahya. Contoh lagi satu kalau di Malaysia, Dr. Daniel Zainal Abidin, buku Quran saintifik yang tadi saudara Izzat sebut, Prof. Syaril sebut, mengkritik pendekatan Bucaillism itu sebenarnya mengkritik buku Quran saintifik tadi. Dalam konteks sumbangan kepada pembangunan Islamisasi sains. Tetapi pendekatan ini popular, cuma kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita jadikan Quran itu sebagai buku sains. Quran bukan buku sains. Quran is not a book of science, tetapi a book of science, S-I-G-N-S. Kitab yang mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam Quran pun menyuruh kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini boleh jadi dalam Quran dan boleh jadi pada alam yang ada di sekeliling kita ini. Tapi jangan tengok saja. Kita kena fikir. Kita ni masalahnya, saya rasa kebanyakan daripada orang Melayu ni, saya rasa ini masalah orang Melayu sebenarnya. Kita tengok tapi kita tak fikir.
Kita tengok pokok, okey itu pokok, tapi kita berhenti kat situ. Kita tak fikir tentang fungsi pokok, keindahan yang ada pada pokok. Kalau saudara saya belajar dalam bidang matematik peringkat yang lebih tinggi, teori nombor, salah satu siri nombor yang ada adalah siri Fibonacci. Fibonacci ini kalau kita tengok sirinya, kita boleh nampak sebenarnya pada alam, dapat diselahkan pada alam. Bagaimana daun disusun, phyllotaxis, daun disusun pada batang pokok supaya setiap daun menerima cahaya yang optimum. Itu kuasa Allah, betul. Memang betul. Tetapi kita kena kaji. Bagaimana misalnya bentuk cengkerang siput berada dalam satu bentuk spiral yang cantik. Dia ada, kita boleh kaitkan dengan siri Fibonacci tadi contohnya lah. Jadi banyak keindahan kebesaran alam ini yang boleh kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah kalau kita ada kesedaran. Okay. Saya bagi satu contoh pengalaman peribadi. Saya sebutkan tadi saya belajar kimia. Okay, ada dua pengalaman saya nak kongsikan di sini. Yang pertama, apabila saya belajar di Department of Chemistry di University of Glasgow, di jabatan tersebut, di satu dinding ada terukir satu wajah seorang lelaki. Ditulis kat situ Father of Modern Chemistry. Dia tulis nama kat situ Geber. Geber, Geber. Selama saya berada di sana, di Glasgow, saya dengarkan Geber ni Mat Saleh, orang Kristian. Tapi bila saya balik kat sini, barulah saya realise sebenarnya Geber itu siapa? Jabir Ibnu Hayyan. Okay? Bapa kimia moden. Banyak perkara yang ditinggalkan oleh Jabir Ibn Hayyan ini saudara-saudari biasa guna dan biasa lihat, biasa pegang dalam makmal hari ini. Kaki ritot contohnya dicipta oleh Jabir Ibn Hayyan. Susun atur untuk melakukan eksperimen pendistilan, penyutralan dan sebagainya, diperkenalkan radasnya, susun aturnya oleh Jabir Ibn Hayyan. Banyak asid, asid nitrik, hidroklorik, sulfurik dan juga beberapa asid lemah lain ditemui oleh Jabir Ibn Hayyan. Apa lagi, unsur-unsur seperti bismuth ditemui oleh Jabir Ibn Hayyan. Teknik-teknik untuk meleburkan emas menggunakan aqua regia. Antara ada beberapa bahan saja yang boleh meleburkan emas, mencairkan emas. Salah satunya adalah aqua regia, diperkenalkan oleh Jabir Ibn Hayyan. Banyak lagi sumbangan beliau. Jadi sumbangan beliau amat besar, tapi kita tak tahu, tak pernah diberitahu dan tak pernah ambil tahu kadang-kadang. Jadi bila saya balik, saya sedar yang itu adalah sumbangan Jabir Ibn Hayyan. Maka saya tergerak dalam diri saya bahawa sebenarnya banyak sumbangan ilmuwan-ilmuwan Islam dahulu. Kalau kita baca tulisan Ibn Al-Haytham pada kitab Al-Manazir, antara perkara yang ditulis pada mukadimahnya ialah dia kata apa yang dilakukan ini adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia mengkaji tentang optik ini adalah untuk mencari kebenaran, dan kebenaran itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu yang kena ada dalam diri seorang saintis. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi, saudara-saudari, kita maklum dalam surah Al-Kahfi ada beberapa kisah. Salah satu kisahnya adalah tentang Iskandar Zulkarnain. Okay. Ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang bagaimana tentera-tentera Zulkarnain diperintahkan oleh Zulkarnain untuk meletakkan ketulan-ketulan besi, kemudian dipanaskan sehingga panas menyala, kemudian dituangkan tembaga yang cair. Okey, lalu terbentuk satu tembok yang tidak dapat ditembusi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Okey. Selama ni bila kita baca surah ini atau ayat berkaitan dengan kisah ini, ataupun kita baca penceritaan tentang kisah ini, kita melihatnya daripada perspektif sejarah atau perspektif kisah dalam Al-Quran. Satu hari dalam tahun 98, sebelum saya masuk bekerja di IKIM, bersama dengan beberapa orang kawan, bila kita timbul topik cerita Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam Quran ini, masa itulah baru saya tersedar apa yang diceritakan dalam Quran itulah yang saya pelajari di semasa saya pelajari dalam subjek kimia, cara-cara membuat alloy. Alloy tu kan? Apa dia alloy? Okey, alloy dihasilkan dengan menggabungkan dua unsur logam. Unsur logam dia sifat dia mungkin brittle, dia mungkin rapuh, mungkin tak apa kuat. Tetapi kalau kita gabungkan dua
unsur logam, dia akan membentuk satu substance yang kita kenali sebagai alloy yang sifatnya lebih kuat, lebih kuat daripada logam yang asal. Dalam Quran disebutkan dua logam, besi yang dipanaskan kemudian dituangkan tembaga yang cair, ya. Besi campur tembaga menghasilkan alloy. Sebab itu kadang-kadang saya dengan kesedaran itu saya rasa ada satu kehebatan dalam Quran yang saya boleh appreciate dengan lebih dekat dalam bidang saya. Okey. Tetapi kadang-kadang sedih jugalah bila pergi ke dengar ceramah-ceramah, kadang-kadang setengah-setengah orang bila cerita tentang Zulkarnain ni, dia sebut tentang tembok ni, dia tak mengaitkan dengan sifat alloy tadi sebab dia tak faham. Jadi kalau cari tembok yang menutup laluan Ya'juj dan Ma'juj, bukan tembok kayu, bukan tembok batu, bukan tembok tanah liat, bukan tembok batu-batu, tapi tembok alloy, bukan tembok besi, bukan tembok tembaga. Tembok besi lain, tembok tembaga lain, tembok alloy lain. Jadi di situ di situlah tercetusnya minat saya untuk mengkaji Al-Quran dalam konteks sains. Tetapi saya lebih berminat untuk mengkaji Quran dalam konteks sains ini bukan untuk cari berapa ayat dalam Quran tentang sains. Ada orang buat macam tu, dia kira berapa ayat dalam Quran yang bercerita tentang sains, 121 ayat. Lepas tu ada orang kata 300 lebih ayat. Ada yang kata 1/3 daripada kandungan Quran adalah ayat-ayat sains. Ya. Perkara yang kita kena sedar ialah perkara yang disebut dalam Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat kita boleh nampak dengan jelas, yang tersirat kita kena fikir. Ya. Jadi bagi saya kita tidak boleh menyebut ada berapa ayat sains dalam Quran, kerana itu bergantung kepada pengetahuan kita, kepada pengetahuan yang sains pada waktu itu dan sebagainya. Bagi saya yang lebih penting ialah kita mencari panduan-panduan, garis panduan yang diberikan oleh Al-Quran dalam membangunkan, dalam menjalankan penyelidikan sains. Ya, bukannya kita gunakan Quran sekadar semata-mata untuk kira berapa banyak ayat sains dalam kitab suci Al-Quran. Jadi bagi saya pendekatan bersilism balik pada soalan asal boleh memotivasikan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, untuk kita mengkaji, tetapi ianya perlu dilakukan dengan penuh hati-hati, ya, supaya tidak, especially kalau kita bercakap dengan orang bukan Islam, supaya tidak menimbulkan pertikaian balas. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada doktor. Sekarang saya dah tahu stand doktor tentang show ni. Jadi saya nak